Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Para jamaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari yang berbahagia ini ataupun petang yang berbahagia ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita dapat bertemu di sini untuk kita membincangkan beberapa hadis yang berkaitan dengan amalan kehidupan harian kita. Jadi hadis yang akan saya bincangkan pada hari ini ialah panjang angan-angan ataupun angan-angan lah ya, bukan bercerita-cerita ya. Hadis ini datang daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ramu min ibni adam kullu syai'in ithnatani al-hirsu wal amalu. Maksudnya, dalam semua perkara pada anak Adam yang akan menjadikan mereka tua adalah dua perkara, tamak dan angan-angan. Jadi dalam hadis ini Nabi ingatkan, biasanya kita jadi tua kerana kita terlalu tamak dan terlalu banyak angan-angan. Jadi berfikir untuk mendapatkan atau mencari mencari harta yang melimpah ruah. Dan kadang-kadang kalau yang berfikir berusaha tu okeylah. Dan satu lagi, tak berfikir, tak berusaha tapi berangan-angan je. Jadi bila kita berangan-angan, tenaga kita gunakan. Dan bila kita berusaha pun, kita gunakan tenaga. Sebab itulah Nabi mengatakan, dua perkara ni yang menyebabkan manusia akan terus menjadi tua, kerana tenaganya selalu digunakan untuk berfikir dan bekerja dengan cara yang begitu jauh sekali. Dan bagi malas yang bekerja pula, untuk berangan-angan. Jadi oleh kerana begitu rancak usaha yang ataupun tenaga yang digunakan di dalam tubuh badannya, inilah yang menyebabkan, kata Nabi, orang ni menjadi cepat tua. Tapi memang betul lah kalau kita tengok kalau orang yang banyak berfikir kan, cepat sangat tua kerana dia selalu berfikir. Orang yang banyak angan-angan pun barangkali sama jugalah. Angan-angan saja tapi tak ada buat apa-apa, jadi fikirannya tu jauh melayang Jadi tenaganya selalu digunakan. Dengan itu maka kata Nabi, ya romu, maknanya dia akan cepat jadi tua Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan Abu Laith As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Kita tengok siapakah Anas bin Malik ni. Okey, tak payahlah, kita tak payah ni. Jadi panjang angan-angan atau banyak berkhayal menyebabkan seseorang berada di alam fantasi, bukan lagi realiti. Itu memang kita tak dapat nafikan lah. Kalau orang tu banyak angan-angan, dia sentiasa berada di alam khayalan, macam alam mimpi lah. Tapi orang yang berangan-angan ni kalau tak disertakan atau tak dituruti dengan cita-cita, dia tak akan dapat apa-apa lah daripada angan-angan ni. Cuma dia rasa seronok bila berangan, nak jadi menteri ke, nak jadi raja ke, angan-angan nak masuk syurga ke dan sebagainya. Dia menikmati ataupun menghayalkan segala nikmat yang ada di dalam syurga. Atau dia menghayalkan kalau jadi orang kaya, dia boleh beli kereta, jalan sana, jalan sini, makan angin dan sebagainya. Angan-angan saja. Malah dia angan-angan pula kalau dia banyak duit, dia boleh masukkan duit siapa saja, mana-mana masjid yang minta sponsor nak buat itu buat ini, dia akan keluarkan wang. Tapi takkan boleh berjaya kalau dia angan-angan. Sampai bila pun tak boleh berjaya. Tapi seronok. Bila kita berangan-angan ni seronok, kerana kita dapat rasakan keseronokannya, kerana kita khayal atau kita menggambarkan diri kita ni macam orang kaya, macam orang banyak duit. Tapi tak memberi faedah kepada kita. Kita dapat rasa nikmat ketika khayal. Nikmat sebenarnya kita merasakan benda tu, tak akan rasa apa-apa Sedangkan ini adalah racun yang berbahaya. Apatah lagi angan-angan tersebut tidak kesampaian di samping membazir masa saja. Lantas dia sentiasa rugi dalam kehidupannya dan menempah
kehinaan. Kerana orang-orang yang berangan-angan ni dia tidak akan berbahaya, dan ini merupakan satu racun yang berbahaya bagi dirinya, kerana selama-lamanya dia tidak akan dapat mempertingkatkan dirinya untuk menjadi orang yang kaya ke, atau orang yang berpelajaran ke, atau orang yang bijak, kerana dia hanya angan-angan dan tak berusaha. Ini membuang masa, dan orang kata tu tak ada kerja sia-sia lah. Sebab itu baru kita dalam hidup di dunia ini disuruh selalu beramal. Wa qul i'malu, beramallah kata Allah, ya ke? Beramallah. Nanti Allah dan juga orang-orang yang beriman akan menilai amalan kamu. Jadi kalau kita nak jadi orang yang bijak sekalipun, kita kena berusaha duduk dalam kelas, belajar dan luangkan masa untuk mempelajari ilmu yang kita nak. Kalau kita ingin menjadi orang yang kaya, lantas bila kita dah jadi orang kaya, kita boleh mensedekahkan harta, sebahagian daripada harta kita pada keperluan-keperluan yang ada di dalam Singapura ni umpamanya kan. Kita mesti berusaha bagaimana nak jadi orang kaya. Nak jadi orang kaya, jalan yang mudah sekali lah berniaga. Nak berniaga, kena menuntut ilmu perniagaan. Nak menuntut ilmu perniagaan, kena belajar cara-cara dengan orang yang berpengalaman, dan kena cari kontak-kontak yang tertentu agar perniagaan tu dapat disalurkan kepada orang-orang yang memerlukan. Tapi kalau kita hanya ada ilmu perniagaan saja, ada modal saja, tapi tak ada pengalaman, tak ada kontak, belum tentu kita boleh berjaya dalam perniagaan. Jadi ini semua perlu kepada usaha, perlu kepada kerja keras, baru kita dapat hasilnya. Jadi tak buang masa. Sebab kalau kita dapat hasilnya, akhirnya kita berjaya dan kita dapat mencapai cita-cita kita, maknanya kita berjaya dan kita dapatlah laksanakan niat kita untuk menjadi seorang hartawan, jutawan, dan di waktu yang sama kita menjadi juga seorang yang dermawan. Kalau jadi jutawan, hartawan saja tak memadai kalau tak jadi dermawan ni. Yang penting kita menjadi orang yang dermawan, bersanggup mengeluarkan derma untuk tujuan-tujuan kebajikan atau tujuan-tujuan syiar Islam dan sebagainya. Inilah cita-cita dan bukan angan-angan. Sebaliknya, mereka yang bercita-cita dan disertakan dengan pelaksanaan mengikut strategi dan buah fikiran yang baik, sudah tentu akan mengecapi kejayaan. Itu dia lah. Kalau dah betul-betul kerja keras, dia akan dapat rasa kejayaan. Angan-angan juga adalah racun dalam kehidupan, dan musibahnya jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Sebab berangan tak ada faedahnya, sebagai saya terangkan tadi, dia lebih banyak keburukannya, kerana kita akan dapat zero, tak dapat apa-apa. Dhul An-Nun Al-Misri berkata, yakin mendorong kepada pendek angan-angan, sedangkan pendek angan-angan membawa kepada zuhud. Maknanya bila ada sifat keyakinan, kita dalam sebagai orang Islam mesti mempunyai keyakinan yang kita boleh mencapai sesuatu dengan kerja keras dan berusaha. Itu paling penting sekali. Kita tak boleh katakan, oh saya tak boleh buat ini. Salah kalau buat macam tu. Kita mesti ada keyakinan. Kalau kita menceburkan diri dalam bidang apa sekalipun, kita mesti ada keyakinan kita boleh jadi seperti orang yang berjaya seperti ini. Katalah kalau orang tu sedang belajar ilmu tajwid dan tarannum, kalau dia yakin yang dia boleh jadi satu masa boleh jadi seorang qari atau qari'ah yang baik, dia mesti berusaha dan dia mengharapkanlah pertolongan Allah, dan di waktu yang sama dia juga mesti bekerja keras untuk belajar dengan sungguh-sungguh, dia akan dapat. Tapi kalau dia kata ni saya ni hanya main-main saja, kalau dia hanya setakat main-main saja, tak ada niat yang sebenarnya, tak ada minta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka selama-lamanya lah pengajian dia dalam bidang-bidang tarannum, pengajian sebagainya hanya setakat main-main kerana tak ada keyakinan. Sepatutnya mesti ada keyakinan. Macam ada satu orang tu pernah waktu saya interview dia lah, masa nak nikah ni dah lama lah, cerita tahun 80-an dulu. Jadi saya tanya dengan dia, di antara bila tanya belajar agama dan sebagainya, dibagi tahulah dia sekarang sedang belajar ngaji. Tapi setakat main-main sajalah. Nak sampai peringkat atas tu mungkin. Saya kata, mana boleh cakap macam tu? Cakaplah insya-Allah satu masa nanti saya akan jadilah seorang qari'ah atau qari yang baik. Dia kata ilah insya-Allah. Dah lama, saya pun tak pernah jumpa lagi. Pasal interview ni sekali jumpa, lepas tu mana boleh kenal lagi. Tak boleh kenal lagi lah. Bila satu masa tu anak saya nak berumah tangga,
Jadi orang rumah saya itu panggil lah adik ipar saya, tolong panggil, carikan orang kumpulan yang boleh mengaji, baca Quran sebelum kita melangsungkan akad nikah tu. Rupanya dia yang datang jadi ketua. Dah habis, dia pun tak tahu itu rumah saya, pasal yang dibawa dia, kawan dia tu adik ipar saya. Dah habis dia jumpa saya, dia terkejut, dia kata, "Ustaz, ingat tak saya?" Saya kata, "Mana saya boleh ingat. Dulu waktu saya nak nikah, waktu saya register, kan saya beritahu yang saya ni belajar-belajar ni hanya setakat suka-suka je Ustaz lah, tak kena sampai kata." Kan Ustaz cakap insya-Allah satu masa saya nanti saya boleh jadi. Jadi saya cakap insya-Allah. Alhamdulillah, bila Ustaz Raja ingatkan saya, cakap insya-Allah. Sekarang walaupun saya belum lagi masuk sampai ke peringkat musabaqah, kerana mungkin mutu bacaannya belum, lagunya belum sampai ke situ, tapi sekurang-kurangnya sudah menjadi seorang guru mengaji. Sekurang-kurangnya dia sudah menjadi seorang guru mengaji yang boleh mengajar orang mengaji dan boleh mengajar orang mengenal mempelajari tajwid, dan juga boleh mengajar orang mengaji secara berlagu, iaitu tarannum. Dan di waktu yang sama dia jadi pemimpin pula kepada kumpulan marhaban atau kumpulan pengajian. Maknanya sekurang-kurang dia dah berjaya. Jadi sebab itu saya katakan, kan saya pun dah tak ingatlah apa yang saya menasihatkan awak pada masa itu. Tapi awak cuba tengok kan kalimah insya-Allah tu, menunjukkan keyakinan diri. Insya-Allah tu maknakan jika dikehendaki oleh Allah, ataupun jika dibenarkan oleh Allah, atau maknanya jika diizinkan oleh Allah. Bila kita bersandarkan kepada keizinan Allah, kebenaran Allah, dengan kehendak Allah SWT, dan Allah tu memang berkehendak, irada, dan Allah tu memang berkuasa, dia boleh membantu sesiapa saja yang berusaha. Ini sebagai contohlah saya katakan, kalau kita ada keyakinan terhadap apa yang kita lakukan, kemudian kita berusaha sungguh-sungguh dan mengharapkan daripada Allah SWT agar membantu usaha kita, maka insya-Allah kita akan dapatlah sesuatu yang kita harapkan. Tapi kalau kita tak ada keyakinan, tak mengharapkan juga daripada Allah SWT, bagaimana kita akan berjaya dalam hal seperti ini? Selama-lamanya lah kita akan berada di takut yang lama, terus di atas awang-awangan begitu saja, tak sampai ke destinasi atau tempat yang kita tuju. Jadi mesti ada keyakinan, usaha, dan bertawakallah kepada Allah SWT, serta mohonlah bantuan Allah SWT, kerana segala apa kerja kita pun, apa yang kita lakukan di dunia ini, atau apa usaha kita pun, kita perlukan bantuan Allah SWT, kerana kita tak boleh sampai atau mencapai matlamat kita tanpa bantuan Allah SWT. Bila saya nak sampai sini tadi, pagi tadi saya dah ada ada bimbingan counselling bagi orang yang nak berumah tangga. Sepatut start 9.30, tapi oleh kerana jam tadi dah sampai 10.30. Patutnya tadi habis 12.30, sepatut saya boleh sama-sama berjamaah di sini. Tapi bila dah sampai 12.30 pun saya punya counselling belum habis. Jadi saya tukar. Tak apalah, saya kata datang selepas orang sembahyang pun tak apa. Walaupun saya tak sembahyang dulu pun, sampai sekarang pun saya belum sembahyang zuhur pun tak apa. Yang penting orang yang menunggu ni dapat sesuatu daripada saya, kerana sayalah orang yang nak akan memberi. Jadi itu antara saya dengan Allah tu. Sekarang ni masa ni sampai pukul 4.20 baru waktu asar kan, jadi masa panjang. Kalau saya sembahyang sendiri pun tak apalah, kurang dapat pahala pun tak apa, tapi sekurang-kurangnya saya dapat cedok pahala dari sini. Itu keyakinan diri saya. Kalau saya nak kira macam setengah-setengah orang lah, ni dah lambat, saya boleh telefon saya kat sini, minta maaf ni saya tak dapat datang. Tapi bila saya fikir minggu lepas saya dah datang kerana ada kematian keluarga saya di Kuala Lumpur, jadi itu dah tak boleh elak lah. Tapi kalau minggu ni lagi tak datang kerana masalah ini, jadi saya rasa macam tak begitu seronok lah bagi diri saya, macam tak sedap. So ada kewajipan. Jadi saya fikir tak apalah, saya datang kemudian pun tak apa. Yang penting saya dapat berjumpa jamaah yang menunggu nak dengar ceramah yang saya sampaikan. Jadi dengan itu saya sampai. Mana usaha. Kalau kita tak usaha, tak push diri kita, tak sampai kita. Dan bila-bila kita ingat ini tak datang pun, orang tua-tua pun tak apa, boleh balik. Kalau kita ingat macam itu. Tapi kita mesti ingat yang hadir di sini memang dah menunggu. Tiba-tiba tak ada, tak hampa dia.
Jadi kita tak mau menghampakan itu orang. Orang dah daripada rumah tadi, nanti lepas sembahyang aku nak dengar ceramah kuliah zuhur. Jadi kalau kita tak berusaha, tak akan sampai. Ini semua bergantung kepada usaha. Tapi kalau kita dah rasa daripada awal kita dah letakkan barrier, penghalang, oh ni tentu tak sempat. Bila tadi saya dah dengar azan tu, saya kata memang tak sempat sampai sini azan. Tak apalah, yang penting biarlah azan, mereka sembahyang pun tak apa, saya dapat mengajar pada waktu selepas sembahyang. Alhamdulillah, sebaik-baik saja sembahyang selesai, saya sampai sini dan dapat saya sampaikan. Ini kena usaha, usaha dan yakin diri. Segala-galanya boleh. Kalau kita tak usahakan, tak boleh. Walaupun agak berlainan, walaupun kita tengok ustaz tak sembahyang, tak kisah. Yang penting kita dapat sampaikan, sembahyang kita boleh lakukan kemudian. Jadi usaha jugalah. Cuma terbalik je lah, patut sembahyang dulu, tapi tak apa, tak kisahlah tuan. Jadi yang penting ada usaha, ada keyakinan, barulah kita berjaya. Jadi katanya sedangkan pendek angan-angan katanya akan membawa kepada zuhud. Maknanya kalau kita kurang berangan-angan, kita akan menjadi orang yang lebih tunduk dan patuh kepada peraturan-peraturan Allah SWT. Zuhud ni maknanya orang yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah, semua semata-matanya kerana Allah. Itu makna zuhud. Dia tak begitu pandang tentang kemewahan dan sebagainya. Dia maunya segala-galanya yang dilakukan adalah kerana Allah. Jadi sifat zuhud mewarisi hikmah, dan hikmah pula mewarisi berfikir tentang akibat. Ini mata ulama Zunnain An-Nun Al-Misri, dia berkata bahawa kalau seseorang tu dah berzuhud, zuhud, dia akan menjadi orang yang bijak, dan orang yang bijak akan mewarisi fikiran yang baik-baik. Oleh kerana itu, hendaklah kita menggantikan sifat panjang angan-angan dengan memanfaatkan waktu lapang dengan beribadat kepada Allah SWT. Daripada kita duduk termenung, khayal dan sebagainya, duduk kat rumah, duduk tak ada apa-apa, ambillah Quran, bacalah Al-Quran. Itu pun ibadah juga. Daripada kita balik ataupun kalau katalah kat sini kita kerja, masuklah katalah pukul 2.30. Daripada kita nak duduk-duduk kat luar, bual-bual, ngobrol-ngobrol atau jalan, pergi balik tempat kerja, bual-bual dengan kawan-kawan. Sementara kat sini ada tazkirah. Lebih baik kita dengar tazkirah, kerana tazkirah, mendengar tazkirah tu pun ibadah. Dapat pahala, dapat kebaikan dan dapat nasihat. Tak untung tu. Kalau hari-hari kita dapat nasihat agama, sedangkan agama tu agama Allah SWT, nasihat tu datang daripada Allah dan juga Rasulnya, kan untung tu namanya. Tak ada yang lebih untung daripada orang yang melaksanakan hukum-hukum Allah dan hukum-hukum Rasulullah di dalam hidupnya. Kalau kita balik saja, paling-paling kita terhibur dengan bual-bual kosong dengan kawan-kawan. Tapi bila kita duduk di sini, kita dapat tambahkan ilmu, dapat tambahkan nasihat, peringatan, dan di waktu yang sama bila kita balik ke pejabat, dapat juga kita berjumpa kawan-kawan dan dapat jugalah kita bertukar-tukar fikiran. Sekurang-kurangnya oleh-oleh yang ada kat sini ini yang kita rasa sesuai untuk disampaikan pada kawan-kawan, kita boleh sampaikan. Itulah usaha yang mesti ada pada kita. Sebab itu katanya, waktu lapang penuhkanlah dengan beribadat. Bagi orang Islam yang sudah bulat fikiran dan hatinya untuk beribadah kepada Allah, maka semestinya menjauhi tipuan dunia yang melalaikan diri daripada ingat kepada Allah. Kalau bagi macam kita ni lah, insya-Allah kita dah termasuk dalam golongan orang yang cinta kepada Allah dan juga Rasulnya, cinta kepada ibadah. Jadi kita diingatkan supaya jauhkanlah seberapa boleh daripada perkara-perkara yang melalaikan kita daripada mengingati Allah SWT. Sebab syaitan ni bijak, pandai dia. Macam mana pandai kita pun, dia lebih pandai, lebih bijak dari kita. Licin dia, sebab kita tak nampak dia, dia boleh menggoda kita kan. Dia bijak. Kebijaksanaannya tu boleh menyebabkan kita terpesong. Walaupun kita rasa kita orang kata dah termasuk dalam golongan orang yang betul-betul beribadat sekalipun, tapi dia boleh kelentong kita dan kecewakan kita. Macam-macam cara dia boleh buat. Macam-macam gaya dia boleh buat, hingga kadang-kadang
Ya, kita dah rajin-rajin datang kat sini selalu dengar kuliah Zuhur yang diadakan oleh masjid ni, tiba-tiba kita menjadi orang yang dah malas pula. Itu kerja syaitan lah tu. Kerana bagaimana dia cakap, ya lah, kau dah pernah dah tahu hal ni. Dulu pun kau dah pernah belajar. Kau pergi ke masjid kufran, benda ni pun sama juga. Itu semuanya bisikan syaitan yang nak nak memesongkan kita agar menjauhkan diri kita daripada mengingati nasihat-nasihat agama. Jadi bila kita dah menjauhkan diri daripada nasihat-nasihat agama, kemungkinan pula nanti nasihat-nasihat iblis dan syaitan ni termakan oleh kita, dan jadilah kita orang yang rugi. Setelah kita beribadah begitu lama, tiba-tiba kita dipesongkan oleh malaikat, oleh syaitan ni, disebabkan kita kurang alert, kurang berjaga-jaga, kurang berhati-hati. Sebab itu ulama mengatakan, walaupun kita dah menjadi orang yang sentiasa ingat kepada Allah dan selalu, tapi jangan sampai melalaikan diri kita mengingat dunia semata-mata. Sebab itulah majlis ilmu seperti ini itu sebenarnya merupakan senjata ataupun orang kata satu perisai daripada kita dilalaikan oleh syaitan untuk mengingat dunia. Inilah peranan majlis ilmu sebenarnya. Bukan hanya setakat tambahkan ilmu, tapi dapat memberi peringatan kepada kita agar terus istiqamah dan lurus pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gunakanlah waktu lapang dan rehat untuk beribadah kepada Allah. Misalnya membaca buku agama, kitab tafsir, kitab hadis dan lain-lain, atau melakukan sembahyang sunat, berzikir dan sebagainya. Bagi kita tak susahlah kalau kita malas baca buku kerana mungkin baca buku ni lama-lama ngantuk. Radio ada. Pagi-pagi firman dan sabda tu walaupun disiarkan dalam masa 10 minit saja, ceramah-ceramah sedutan daripada para asatidzah di Singapura dan Malaysia, sekurang-kurangnya kalau kita dapat dengar pun tiap-tiap pagi pun, itu pun dah memberi manfaat kepada kita. Ada juga sesuatu yang kita dapat pada pagi-pagi hari lagi. Dan kalau kita sembahyang Jumaat, khutbah yang dibaca oleh para khatib lebih kurang 10 minit pun banyak mengandungi nasihat-nasihat. Kalau ditambah lagi dengan ilmu majlis-majlis ilmu seperti ini yang kita ini, lagi menguatkan lagi diri kita, agar dengan itu kita tak akan terpedaya dengan tipu daya syaitan yang nak mengalihkan pandangan kita kepada dunia semata-mata. Jadi apabila kita selalu beribadah, mana kita sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah, Allah pun akan mendekatkan diri kepadanya. Sebagaimana salah satu hadis kursi yang mengatakan bahawa Allah akan, kalau seorang hamba datang kepada Allah dengan berjalan, Allah akan datang kepadanya dengan berlari. Kalau seorang hamba tu datang kepada Allah dengan berlari, Allah akan datang kepadanya macam halilintar membelah bumi. Maknanya lebih cepat daripada kita berlari. Begitulah peranan ataupun begitulah keadaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu sayang dan kasih kepada kita, yang sentiasa ingat dan cepat menyaut seruan kita kalau kita benar-benar taat dan patuh kepada perintah-perintahnya dan juga patuh meninggalkan larangan-larangannya. Mana dalam dunia ini kalau ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala yang boleh memberikan respon begitu cepat sebagaimana yang diterangkan oleh hadis kursi tadi, tak ada pun. Carilah mana-mana Tuhan pun kecuali Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Tuhan seluruh alam dan Tuhan seluruh manusia. Cuma manusia yang bukan Islam ni ataupun yang musyrik, yang kafir inilah yang mencipta tuhan-tuhan lain yang kononnya selain daripada Allah ada Tuhan lain. Sebab itulah bila orang Kristian di Malaysia nak gunakan nama Allah menggantikan God, sebab itu ditentang oleh orang-orang Islam sendiri. Kenapa? Kerana Allah pada pandangan, pada pengertian orang Islam tak sama dengan nanti kalau dia kata God, pengertian dia God tu dikata pun Allah, sebenarnya itu bukan Allah. Kalau dikatakan Allah, kenapa mesti dimenigakan pula? Orang Kristian dia tahu bahawa Nabi Isa tu merupakan anak Tuhan, Maryam tu dikata isteri Tuhan. Jadi dia yang memandai-mandai menigakan dia. Jadi kalau kita nak benarkan dia lah kalimah Allah itu digunakan oleh orang-orang yang bukan Islam umpamanya lah, terutama orang-orang Kristian ni, jadi seolah-olah nanti dia menganggap bahawa God dia dengan Allah ni kedudukannya serupa. Padahal tak sama. Allah dia tetap satu.
wahidun. Wahdaniyat yang kita belajar dalam kitab dalam bab sifat 20 Wahdaniyat ni makna satu. Bahasa Melayu kata satu, bahasa Melayu pun kata esa. Tak ada duanya, tak ada tiganya dan tak ada empatnya. Dialah satu-satunya Allah yang memerintah dengan sendiri, kekuatannya pun sendiri, kudratnya pun sendiri, iradatnya pun sendiri. Tak perlu bantuan Mary, tak perlu bantuan Jesus, dia tetap satu. Tapi mereka faham lain. Jadi sebab itu ada juga kawan-kawan yang mengatakan, ada yang membolehkan, dia kata kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran, ayat Al-Quran bila manusia ni yang ditanya kepadanya, siapakah Tuhan kamu? La yakulunallah. Ada 2-3 ayat lah yang mengatakan bahawa kalau manusia ni ditanya spontan, siapakah Tuhan kamu? Dia akan jawab Allah. Jadi walaupun dia jawab Allah, sebab dia tahu yang menjadikannya Allah, tapi kepercayaan dia terhadap Allah tu beza dengan kepercayaan kita terhadap Allah. Gambaran Allah terhadap diri dia dengan gambaran Allah kepada kita tak sama. Jadi macam mana kita nak benarkan kalimah tu digunakan oleh mereka? Cuma orang yang kurang mendalami perkara ini, dia akan mengatakan God tu Allah apa? Memang betul lah God tu Allah. Allah tu Tuhan. Allah tu bukan God dalam bahasa Melayu, God tu Tuhan. Jadi Allah tu satu kalimah yang tersendiri yang dikatakan lafzul jalalah, maknanya lafaz satu perkataan yang mengandungi kebesaran. God tak mengandungi kebesaran. God mereka tu mana boleh turunkan hujan? God mereka tu mana boleh beri rezeki kepada kita? God mereka tu mana boleh menahan satu-satu malapetaka? Tak sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mempunyai kebesaran, dia mempunyai kekuatan. Dia jadikan gelombang tsunami aja berapa ratus, berapa ribu orang mati. Dia jadikan gempa sedikit je bro, banyak bangunan-bangunan yang runtuh dan sebagainya. God dia mana boleh buat? God dia pun tak boleh buat tsunami lah. Sebab God dia pun kalau ajak cakap pun dia diam. God dia berupa macam manusia, ada hidung, ada mata, ada pipi, perutnya kadang ada yang boncit, kadang ada yang tipis. Itu God dia. Gambaran dia punya God tu, Tuhannya tu macam gambaran macam seolah-olah Tuhan tu macam manusia. Kan? Kalau orang Kristian pula menganggap bahawa Nabi Isa ni atau Jesus ni dah menyelamatkan mereka. Sebab tu dia sanggup atau orang kata disalib kerana nak menyelamatkan orang-orang Kristian. Padahal yang disalib tu bukan Nabi Isa. Innallaha rafi'uka. Dalam Al-Quran Tuhan, Allah tu mengangkat dia, menyelamatkan dia daripada dibunuh orang ni. Jadi yang kena bunuh tu ialah teman dia ataupun orang dia yang dah disuruh dan dia diubah mukanya macam seolah-olah Nabi Isa. Itulah yang mereka percaya. Kan? Orang ini, jadi pahaman mereka dengan pahaman kita tak sama. Bagaimanalah nak benarkan? Tapi kat sana ada politik sikit. Jadi bila di politik sikit, ada yang kata boleh, tak boleh, semua nak dapat orang kata tu nak pancing politik lah. Jadi kita tak usah kacau lah. Itu politik, itu politik, itu. Tapi yang kita nak bincangkan ni lah, tak mungkin kalimah Allah tu boleh digunakan oleh mereka kerana pahaman mereka tentang Allah Subhanahu Wa Taala, konsep mereka tentang Allah tak sama dengan konsep tauhid yang kita percayai. Tak sama. Jadi oleh kerana tak sama, tak selayaknya lah mereka menggunakan kalimah Allah untuk diterjemahkan daripada perkataan God kepada Allah. Kalau tidak nanti dia boleh tahu, ya Allah and our Allah is the same one. Padahal tak sama. Memang asalnya memang sama. Tapi kau dah percaya bahawa Tuhan tu ada anak dia, ada bapa dia, ada isteri dia, itu yang tak boleh itu. Ada Mary, ada Jesus. Mana kita ada Mary, ada Jesus dan sebagainya. Sebab itulah mereka tu digambarkan oleh Allah sebagai orang yang sesat. Dhalin yang kita baca, walad dhalin tu maknanya kita minta kepada Allah, janganlah masukkan kami daripada orang yang sesat. Yang sesat inilah dia, menyesatkan pengikut-pengikutnya, menjadikan Isa tu sebagai anak Tuhan, Nabi Siti Maryam tu sebagai isteri Tuhan. Dia yang menyesatkan. Yang buat siapa? Padri-padri mereka, ulama-ulama mereka. Padahal Allah tak cakap macam itu pun. Dia pandai-pandai buat gitu kan. Jadi itulah kalimah tu tak boleh digunakan sebarang-sebarang. Jadi alangkah ruginya seandai waktu lapang dan santai itu digunakan untuk perkara yang tidak bermanfaat, seperti berbual kosong, kesana kemari dengan tidak ada tujuan, sama ada untuk dunia dan tidak pula untuk akhirat.
Bukankah lebih baik jika mengamalkan wirid secara berterusan, misalnya dalam sehari semalam tidak pernah meninggalkan bacaan Al-Quran serta memahami isinya? Sesungguhnya wirid yang berterusan itu akan membersih kesan kepada hati dan mampu mengekang hawa nafsu asal saja diamalkan secara terus menerus. Itu lebih baik. Kita ada masa lapang.